wabarakatuh, dan salam sejahtera pada anak-anak semua. Oke, hari ini kita akan mempelajari subtopik 10.2. Oke, kita masih lagi di perimeter dan luas, tapi hari ini kita masuk 10.2, yaitu luas bagi segitiga, segi empat selari, lelayang, dan juga trapezium. Ada 4 bentuk. Oke, mungkin sekolah rendah kamu ada belajar 2 bentuk saja kan, mungkin segi 4 dan juga segitiga. So, di sini ada penambahan. Mungkin yang baru bagi kamu adalah segi 4 selari, lelayang, dan juga trapezium. So, bagaimana kita mau mencari luas? Of course, kita mesti tahu dia punya rumus formulanya lah. Contoh macam luas segi 4, panjang darab lebar, kan? Nah, begitu juga untuk keempat-empat bentuk yang ada di sini. Ada dia punya rumus dan kamu perlu ingat dan pahami. Oke, kita pergi yang pertama, segitiga. Untuk segitiga, apa yang perlu kamu tahu? Rumusnya adalah this one. Oke, 1/2 darab dengan panjang tapak. Tapak artinya base lah. Dan darab lagi dengan tingginya. Oke, tapak darab tinggi. Oke, panjang tapak darab tinggi. Ingat tinggi. Artinya daripada bucu paling tinggi ke tapak itu. Nah, itu kita panggil tinggi lah. Oke, tinggi. Oke, jadi kalau tapaknya E, tingginya B, jadi kita boleh terus masukkan 1/2 darab E darab B. Dapatlah luas segitiga. Oke, boleh ingat? Oke, so, ini kamu kena ingat. Kemudian yang bentuk yang kedua adalah segi 4 selari. Segi 4 selari ini pun mudah juga. Apa yang paling penting untuk segi 4 selari, kita mesti tahu dia punya tapak dan juga tinggi. Hampir sama dengan segitiga. Kan? Sama dengan segitiga lah. Kita tahu tapak dan juga tinggi. Cuma rumusnya tidak ada 1/2. Dia terus tapak didarab dengan tinggi. Panjang tapak darab dengan panjang tinggi. Maksudnya kalau tapaknya E, dia punya tinggi B, so darabkan saja E darab B. Dapatlah EB. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah bentuk lelayang. Bentuk lelayang. Nah, lelayang ini macam layang-layang lah, kan? Bentuk lelayang dia ada 1/2. Oke, ini adalah rumusnya. 1/2 darab hasil darab panjang 2 pepenjuru. So, apa itu pepenjuru? Pepenjuru itu adalah garis yang menyambungkan bucu ke bucu nih. This one. So, ada 2 pepenjuru bagi lelayang. Ini pepenjuru pertama, ini pepenjuru kedua. Oke, so maksudnya 1/2 darab dengan pepenjuru pertama, darab lagi dengan pepenjuru kedua. Oke, dapatlah luas bagi lelayang. Contoh, kalau pepenjuru pertama nih E, pepenjuru kedua B, nah kita boleh kira luasnya 1/2. Jangan lupa ada 1/2 darab pepenjuru pertama E, darab pepenjuru kedua B, dapatlah 1/2 EB. Oke, dan yang terakhir adalah trapezium. Trapezium. So, bagaimana bentuk trapezium? Trapezium ini ada banyak bentuk lah. Oke, kadang-kadang dia berbentuk macam atap rumah, kadang-kadang dia berbentuk begini. Sebelah saja yang bengkok, satu lagi rata. Trapezium juga. So, macam mana mau kenal?
Very simple. Dia ada dua sisi yang selari. Dua sisi yang selari. Oke. Trapezium ini dia ada 4 sisi, tapi 2 di antara sisinya itu selari. Nah, macam ini E dengan B ini dia selari. Selari maksudnya jaraknya itu sama lah. Dia kalau kamu sambung dia tidak mungkin bersilang. Dia tidak akan bersilang, itu maksud garis selari. Dua garisan yang tidak akan bersilang sesama sendiri, even disambung. Oke, so ini bentuk trapezium. So macam mana cara mencari luasnya? Very simple. Ini adalah rumus asas untuk trapezium. 1/2, of course dia ada 1/2. Kecuali apa tadi yang tiada 1/2? Segi 4 selari saja tiada 1/2 kan. Segitiga ada 1/2, lelayang ada 1/2, trapezium pun ada 1/2. So 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. So artinya kita kena tahu dia punya panjang 2 sisi ini yang selari ini, dan kita kena tahu tingginya. So macam mana mau kira? Very simple. 1/2 darab hasil tambah. So E dengan B ini kita kena tambah. Jadilah begini. 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari, means kita tambah yang selari atas dengan bawah nih. Kemudian kita darab dengan tinggi. Oke? Oke, kita coba tengok contoh. Contoh di sini. Hitung luas bagi setiap bentuk berikut. E ini adalah segitiga. Jadi rumusnya tadi 1/2 darab tapak darab tinggi. So 1/2 darab tapak darab tinggi, kamu just gantikan saja tapak dan juga tingginya ke dalam rumus. So 1/2 darab tapaknya 5 darab tingginya 4. Dapatlah 10 cm persegi. Ini adalah unitnya. Persegi. B adalah bentuk segi 4 selari. Segi 4 selari rumusnya tapak darab tinggi. Tidak ada 1/2-nya. Nah, ini rumus. Mesti tahulah. Mesti diingat dan dipahami. So, darabkan saja tapak dan tingginya 6,2 kali 3. Dapat 18,6 cm persegi. C adalah bentuk apa tuh? Trapezium. So, bentuk trapezium yang keempat lah tadi tuh. Rumusnya this one. 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Oke. 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi, yaitu 3. So, ini kamu kena jawab yang dalam kurungan dulu lah. Udah batato. Ini kamu kena tambah dulu, dapat 7,4. Barulah kamu darab macam biasa. Dapat 11,1 cm persegi. Dan yang terakhir adalah bentuk lelayang. So, lelayang tadi rumusnya 1/2 darab hasil darab 2 pepenjuru. Maksudnya kamu kena tahu panjang kedua-dua pepenjurunya nih. Oke. Yang pepenjuru panjang ini senanglah. Nah, pepenjuru pendek ini dia tricky sedikit, tapi tidaklah terlampau tricky. Oke, macam ini 2. So this one is 2. Maksudnya ini 4, ini 5. Kan? So this one dari sini ke sini 4. Ini ke sini 5 cm. Jadi just masukkan dalam rumus. 1/2 kali 5 pepenjuru pertama kali dengan 4 pepenjuru kedua. Dapatlah 10 cm persegi. Boleh? Senang kan? Senang? Ya, very easy.
Oke, ini adalah latihan untuk kamu. Nanti di akhir video ini, cikgu akan berikan lah. Ini kamu kena hantar submit dengan cikgu by today juga. Oke, kita terus kepada 10.3. Perkaitan antara perimeter dan luas, ataupun kita boleh anggaplah dia macam penyelesaian masalah yang melibatkan perimeter dan luas. Okay. Tapi di sini dia kasih asing. Tidak apalah, cikgu explain sekali perkaitan antara perimeter dan luas, ataupun macam mana kita menyelesaikan masalah melibatkan perimeter dan luas ini. Contoh. Nah, ini. Kita pergi contoh 4. Luas sebuah kebun berbentuk segi 4 sama. Itu kamu kena highlightkan, segi 4 sama. Luasnya diberi 500 meter persegi. Dia suruh kira perimeter. Kadang-kadang dia bagi perimeter, dia suruh cari luas. Kadang-kadang dia bagi luas, dia suruh cari perimeter. So, macam mana kita mau kira? So, very simple lah. Ini kamu kena kaitkan dengan bab 2. Okay. Di bab 2 pun ada penyelesaian masalah juga kan. Oke, segi 4 sama. Bila segi 4 sama, kalau dia ada kaitan dengan kuasa 2. Sebab sisinya sama panjang. Oke. Kenapa cikgu kata begitu? Sebabnya luasnya, contoh, dia segi 4 sama kan. Kalau di sini panjangnya X, maka luas sama dengan X darab X. Dapatlah X kuasa 2. Jadi kurang begitu. Artinya sisinya sama. Jadi macam mana kita mau cari salah satu sisinya? Of course kita kena cari puncak kuasa 2 lah. Kita kena guna puncak kuasa 2. Ini kamu kena guna kuasa 2, dan kamu kena buat juga persamaan linear. Kena buat perkaitan dengan persamaan linear bab 6. Okay. Boleh. So, macam mana dia buat? Very simple. Di sini kita kena katakan, ataupun kita kena andaikanlah panjang bagi kebun itu yang berbentuk segi 4 sama, sisinya X. Okay. Luasnya diberi 500 meter. Jadi kita kena cari luasnya, yaitu X kuasa 2. Panjang darab lebar kan? X darab X. Jadi X kuasa 2 nih, luasnya bersamaan dengan 500. So, macam mana kita mau cari X sahaja? Nah, of course kita kena puncakan. Puncak kuasa 2 bagi 500 dapatlah 22.36, means ini 22.36 ini dia punya panjang satu sisi sahaja. So, kamu kena cari pula dia punya perimeter. Perimeter semua sama panjang, so kamu just kali dengan 4 sahaja. Dapatlah 89.44. Oke. So, contoh yang kedua. Contoh yang kedua nih agak mencabar sedikit. Raja di sebelah menunjukkan gabungan segitiga PQS dan segi 4 tepat PQRT. Perimeter bagi segi 4 tepat itu 42. So, ini perimeternya diberi 42 cm. Dan panjang segi 4 tepat ialah 2 kali panjang lebarnya. Jadi panjang PQ ini 2 kali panjang PT. Itulah panjang PT. Itu maklumat yang diberi. Dia suruh cari luas segitiga. Ini agak tricky sedikit. Kan? Agak mencabar lah. Kita stick. Kamu boleh buat teknik reverse lah.
mengundur. Oke. Untuk mencari luas segitiga, kita mesti tahu dia punya panjang, tapak, dan juga tingginya. Kan? Ini tinggi, ini tapak. So, untuk mencari semua itu, mestilah menggunakan maklumat yang diberi, yaitu segi 4 tepat. Oke, saya tunjukkan di sini. Nah, ini soalannya. Kita pergi balik, kita asingkan dia. Oke. Oh, sorry. Asingkan dia. First kita solve untuk segi 4 tepat. Diberi perimeternya 42 cm. Jadi ini kamu kena, ini panjang. Sorry, ini lebar, ini panjang. Maklumat yang diberikan panjang segi 4 tepat adalah 2 kali lebarnya, kan? Nah, jadi kita kena buat andaian lah di sini, andaikan. Katakan kita ambil lebar. Katakan lebar sama dengan X. Kamu boleh pilih huruf mana-mana sajalah. X. Maka panjangnya sama dengan kalau sini X, dia kata 2 kali dia punya lebar, kan? Jadi dia punya panjang akan jadi 2X. Nah, di sini X, di sini 2X, perimeternya 42. So ini kamu kena guna persamaan linear lah. Kamu kena cari perimeternya, bentukkan persamaan linear yang melibatkan perimeter. Oke. So perimeternya kita tahu, perimeter sama dengan 42 cm. Macam mana cari perimeter? So X tambah X tambah 2X tambah 2X dapat 42. Nah, kamu kena bentukkan dia begitu. X tambah X tambah 2X tambah 2X mestilah dapat 42. Oke. So 1, 2, 3, 4, 5, 6X bersamaan dengan 42. So X sama dengan 42 per 6. Pindahkan 6. So X dapatlah 7 cm. Jadi X itu apa? X itu lebar. Lebarnya 7 cm. Jadi bila kita dapat lebar, otomatis kita dapat panjang 14 cm. Jadi berbalik kepada soalan asalnya, dia suruh cari luas segitiga. Jadi kita tahu luas segitiga. Kita coba buat simbol lah, segitiga 1/2 darab, apa rumusnya? Tapak darab tinggi, kan? Panjang tapak darab tinggi. Nah, so tapaknya kita sudah tahu 14. Nah, tingginya dia sama dengan lebar segi 4 itulah, darab dengan 7. So ini boleh permudahkan, 2 kali 1, 2 kali 7, dapatlah 49 cm per segi. So inilah jawaban. So itu cara untuk kita menjawab. Kadang-kadang kita kena guna bab 2-3 bab digabungkan. Oke. So itulah jawabannya. Oke, so untuk latih diri 10.3b pun sama.
adalah tugasan yang kedua lah. So untuk video ini saja, yang first kamu jawab yang tadi, yang asas luas tuh, dan itu yang kedua. Oke. 10. Nah, itu sajalah untuk hari ini. Jadi cikgu rasa habis sudah bab 10. Oke. Jadi siapkan tugasan. Insyaallah next class kita akan masuk ke bab yang baru. Oke. Itu saja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.